Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung pembelajaran seterusnya. Kita akan masuk dalam tajuk pengurusan data dan kita akan fokus kepada piktograf dan carta palang. Okey, jadi sebelum apa-apa nanti kita akan tengoklah apa itu piktograf, apa itu carta palang dan contoh-contoh yang boleh ditanya dalam soalan. Okey, kita teruskan. Kita mulakan dengan piktograf dulu. Okey, jadi apa itu piktograf? Okey, yang paling mudah boleh cikgu jelaskan, piktograf ni kita tengok daripada perkataan picto. Okey, picto daripada perkataan picture dalam bahasa Inggeris yang bermaksud gambar. Okey, jadi apa kena-mengena gambar dengan data ataupun apa kena-mengena gambar dengan maklumat-maklumat yang ada dalam jadual ataupun sebagainya. Jadi, gambar ini mewakili data ataupun maklumat yang diberi. Okey, jadi kalau ada data, kita tukar data itu kepada bentuk gambar. Okey, jadi kita ulang kaji sikit. Ini cara-cara membina piktograf. Okey, jadi sebelum membina piktograf, kita mesti ada data dulu. Okey, dan data selalunya kita buat dalam bentuk jadual. Okey, jadi contohlah. Kalau contohnya dia kata um, ada satu data di mana Hakim ada 12 Beyblade, Ben ada 10, Chin ada 14 dan Don ada 12. Jadi kita masukkan dulu maklumat itu ke dalam jadual. Okey, kemudian kita akan tengok daripada data itu kita nak mewakilkan dia dengan satu gambar. Okey, dan kalau kamu tengok petunjuk dekat sini, dia kata satu bulatan biru ini mewakili 2 biji Beyblade. Okey, jadi contohlah kalau Hakim tadi ada 12, untuk piktograf tak semestinya kita kena lukis 12 bulatan. Okey, jadi piktograf ini kita nak mewakilkan satu data yang mungkin banyak ataupun tinggi kepada data yang lebih kecil. Okey, tapi dengan nilai yang sama. Kalau tadi ada 12, tapi kali ini ada 6 gambar sahaja ataupun 6 bulatan sahaja. Tapi nilai dia tetap sama. Nilai dia tetap sama. Kenapa cikgu kata sama? Sebab kamu tengok petunjuk. Dia kata satu bulatan biru mewakili 2 biji. Okey, jadi kalau kita lukiskan 6 biji, okey, ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, tetap akan dapat nilai yang sama. Bezanya, kita tukar data ini menjadi gambar. Okey, ini cuma intro je lah. Okey, ini cuma pengenalan sahaja. Lepas ini kita akan tengok contoh-contoh yang lebih detail lagi, okey, untuk kamu faham. Okey, ini cara untuk membina piktograf ya. Okey, contoh. Cikgu ada satu data di mana um, permainan kegemaran murid-murid tahun 6. Okey, jadi contoh permainan catur ada 10 murid. Okey, badminton ada 12 murid, tenis ada 14 murid dan pingpong ada 8 murid. Okey, jadi daripada jadual ataupun daripada data, kita nak tukar maklumat-maklumat ini menjadi piktograf ataupun menjadi gambar. Kita nak wakilkan dalam bentuk gambar. Okey, jadi untuk piktograf apa-apa kita kena ada tajuk dululah. Okey, jadi contoh tajuk untuk jadual ini, cikgu buat permainan yang digemari oleh murid-murid tahun 6. Okey, dan kita akan melukis piktograf. Okey, untuk piktograf kita ambil maklumat permainan sahaja. Okey, kemudian kita nak wakilkan bilangan murid ini kepada bentuk gambar. Alright, kita mula dengan petunjuk. Okey, petunjuk yang cikgu pilih sebab kalau kamu tengok 10, 12, 14 dengan 8, petunjuk yang mudah adalah satu gambar mewakili 2 orang murid. Kenapa? Sebab 10, 12, 14 dengan 8 ini ada dalam sifir 2. Jadi lebih senang kalau satu gambar itu mewakili 2 orang murid. Okey, jadi contoh kita tengok catur. Catur ada 10 murid.
Jadi adakah kita kena lukis 10 bulatan merah? Tak perlu. Sebab bila dia kata satu bulatan merah mewakili 2 orang murid, kita cuma lukis gambar yang mewakili 10 ini sahaja. Okey, contoh kalau cikgu lukiskan 2 orang murid untuk satu bulatan merah. Okey, jadi satu bulatan merah ini bermaksud 2 orang. Kemudian ini untuk 4, 6, 8 dan 10. Jadi cukup 5 bulatan merah untuk mewakili 10 murid ini. Tak payahlah kita lukis lagi 5 sebab dia dah kata dah satu bulatan merah mewakili 2 orang murid. Okey, seterusnya kita buat untuk permainan badminton. Data yang diberi adalah 12 murid. Jadi berapa yang kita nak lukis untuk badminton? Okey, jadi kita buat satu persatu. Okey, satu bulatan merah, 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Jadi cukuplah kita lukis 6 bulatan sahaja. Okey, boleh jelas ke? Kalau tak faham kita buat lagi. Kita buat lagi contoh untuk tenis pula. Kali ni tenis 14 murid. Jadi tadi dah kata satu bulatan merah dia mewakili 2 orang. Jadi tak payahlah kita lukis 14 bulatan. Okey, kita cuma lukis mewakili petunjuk. Jadi petunjuk dah kata satu bulatan merah 2 orang. Okey, ini 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang, 12 orang dan 14 orang murid. Cukup. Okey, sebab kita dah wakilkan dengan gambar. Okey, dan seterusnya adalah untuk permainan pingpong. Pingpong ada 8 murid yang menggemari permainan pingpong. Jadi untuk piktografnya berapa banyak gambar yang kita kena lukiskan. Okey, kita tak perlu lukis 8 bulatan. Sebab kita dah ada perwakilan 2 orang murid untuk satu bulatan merah. Jadi kita buatlah 2. Okey, ini bermaksud 4 orang murid, 6 orang murid dan 8 orang murid. Okey, jadi nilai dia masih sama. Bukanlah bermaksud kalau catur ni cikgu lukis 5 bulatan, maksudnya bilangan murid ni dah tukar jadi 5. Tidak. Okey, nilai masih sama, maklumat masih sama. Cuma kita tukar 10 ni, 12 ni, 14 ni, 8 ini menjadi bentuk gambar. Dan petunjuk dah katalah mewakili 2 orang murid. Okey, jadi ini untuk semakan. Okey, ini untuk semakan. Jadi kita nak tengok betul tak 5 bulatan ini sama dengan 10 murid yang ada pada jadual. Jadi cikgu dah ambil 5 bulatan, satu bulatan kita ada 2 orang murid, jadi bilangannya adalah 10. Jadi betul lah. Okey, ini untuk semakan sahaja. Okey, untuk badminton 6 bulatan darab dengan 2 orang murid, kita dapat 12, betul. Okey, 7 bulatan darab dengan 2 orang murid, kita dapat 14 dan 4 bulatan kita darab dengan 2 orang murid, kita akan dapat 8. Okey, jadi semuanya sama dengan jadual. Bila sama maksudnya piktograf kita pun betul. Alright? Okey, contoh seterusnya kita ada bilangan kek yang terjual dalam masa 4 minggu. Jadi mesti kena ada maklumat dulu. Maklumat ni selalunya ditulis dalam bentuk jadual. Okey, jadi kita ada minggu 1 15 kek, minggu 2 30 kek, minggu 3 25 kek dan minggu 4 10 kek. Okey, jadi kita nak mula lukis piktograf. Sebelum kita lukis, kita kena ada petunjuk dulu. Maksudnya untuk kita lukis satu gambar itu nak mewakili berapa biji kek. Jadi kalau kamu tengok pada jadual kita ada 15, 30, 25 dan 10. Jadi kamu rasa apa perwakilan yang sesuai untuk kek-kek ini? Jadi kalau kamu tengok, kalau cikgu tengok nombor-nombor ni, dia ada dalam sifir 5. Jadi cikgu akan anggap satu gambar mewakili 5 kek. Okey, kemudian barulah kita nak lukis ke dalam jadual. Okey, yang pertama, minggu yang pertama dia kata 15 kek. Jadi, kita nak lukis berapa banyak? So, kita akan lukislah satu kek ni 5 kan? Okey, baru ada 5. Ada 10 dan
15. Jadi daripada 15 tadi, kita cuma lukis 3 kek je. Tak payah nak lukis banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita dah kata tadi, satu gambar kek ini mewakili 5. 5 kek. Jadi, cukup 3 gambar, samalah dengan 15 yang ada pada jadual. Okey, seterusnya untuk minggu yang kedua. Minggu yang kedua ada 30, jadi kita akan lukis satu persatu sampai kita jumpa ataupun sampai cukup nilai 30. Okey, so kita ada 5 kek, 10, 15, 20, 25 dan 30. Bila sama nilai dengan maklumat, kita stoplah, janganlah lukis lebih-lebih. Bila kita lukis lebih nanti tak sama dengan maklumat yang ada pada jadual. Okey, seterusnya. Minggu yang ketiga, bilangan kek ada 25. Jadi kita nak lukis berapa banyak ni? Kalau kamu tak pasti, tak apa, kita lukis satu persatu. Okey, jadi kalau ada satu kek baru mewakili 5 biji kek. Okey, ini baru ada 10, 15, 20 dan 25. Jadi untuk mewakili 25 kek ni kita cuma lukis 5 gambar sahaja. Okey, kita teruskan. Untuk minggu yang keempat, kalau ikutkan maklumat ada 10 kek. Jadi berapa banyak kita nak lukis? So kita dah ada 5 dan satu lagi gambar, cukup 10 kek. Jadi kalau ikutkan piktograf cuma lukis 2 sahaja. Okey, jadi lepas dah lukis ni, ini untuk semakan ya. Okey, untuk semakan, untuk piktograf yang betul kamu tak payahlah tulis yang darab-darab ni. Ini cikgu nak tunjuk macam mana kita nak semak. Betul tak? Apa yang kita lukis tu sama dengan data ataupun jadual, maklumat-maklumat yang diberi dalam jadual. Okey, so tadi kita dah lukis 3 kek, kemudian 1 kek mewakili 5. Jadi 3 darab 5 sama dengan 15. Okey, betul lah. Okey, sama dengan jadual. Okey, yang kedua, kita lukis 6 kek tadi, 1 kek mewakili 5 sama dengan 30. Baik, sama. Minggu yang ketiga, kita lukis 5 kek, 1 kek mewakili 5 dan kita dapat 25 sama dengan jadual. Dan yang terakhir, kita lukis 2 kek dan 1 kek mewakili 5, kita dapat 10 sama dengan jadual. Okey, jadi apa yang kita lukiskan tadi dalam piktograf adalah sama dengan jadual, maka betullah piktograf kita. Baik, selesai piktograf, kita nak masuk dalam graf palang. Okey, apa bendalah graf palang ni kan? Okey, graf palang ni sebenarnya cara kita nak papar ataupun cara kita nak tunjuk maklumat supaya mudah dilihat, mudah dibanding dan mudah dianalisis. Dianalisis ni maksudnya kita nak tengoklah siapa paling tinggi, siapa paling rendah, apa paling mahal, apa paling murah, bergantunglah kepada soalan. Okey, ataupun bergantunglah kepada maklumat yang diberikan. Okey, jadi dalam graf palang ni kita ada 2 jenis. Okey, yang pertama graf palang mencancang. Maksudnya graf palang mencancang ni dia naik ke atas. Kalau kita dah belajar koordinat kan, koordinat kita dah ada paksi mencancang ni. Jadi samalah graf palang mencancang, dia naik ke atas. Okey, dan yang kedua kita ada graf palang mengufuk. Maksudnya palang itu ikut dengan paksi mengufuk. Ini kita dah belajar masa koordinat hari tu. Okey, ataupun kalau kamu tak pasti, kamu boleh tengok balik dalam channel YouTube cikgu, cari tajuk koordinat. Okey, ini contoh graf palang mencancang dan graf palang mengufuk. Okey, ini ulang kaji. Kalau kita nak buat graf palang ni, apa cara-caranya? Jadi sama juga macam piktograf, apa-apa pun kita kena ada data dulu. Sebelum kita buat piktograf, sebelum kita buat graf palang, kita mesti kena ada data dulu. Jadi cikgu ambil data yang sama dengan tadi. Okey, koleksi Beyblade 4 orang kanak-kanak ini. Okey, jadi sebelum kita buat graf palang, kita mesti ada paksi X ataupun paksi mengufuk, kemudian kita ada paksi mencancang. Okey, kemudian untuk paksi mencancang, kita akan letakkan bilangan ataupun nombor-nombor lah, angka lah, senggatan dia. Okey, kenapa kita mula dengan kosong? Sama juga macam koordinat, dia mesti mula dengan titik asalan, kosong.
Okey, kenapa 2? Kenapa 4? Kenapa tak mula dengan 5, 3? Sama dengan piktograf. Bila kita tengok data-data ini, kebanyakannya ada dalam sifir 2. Jadi kita pilihlah 2. Dia sama macam petunjuk pada piktograf tadi. Okey, dan pada paksi mengufuk kita akan tuliskan nama berdasarkan maklumat yang ada pada jadual. Kalau jadual ni contohnya markah, kita letaklah markah. Kalau jadual ni contohnya nama subjek, kita letaklah nama subjek. Okey, ini cara nak buat ya. Okey, lepas kita dah ada semua ni, barulah kita boleh buat carta palangnya. Okey, jadi tajuk mesti ada. Okey, tajuk mesti ada. Okey, kemudian kita tengok Hakim. Hakim tadi kalau ikutkan maklumat jadual ada 12 Beyblade. Jadi kita lukislah sampai kita jumpa senggatan 12. Okey, dan sama juga dengan Ben, Chin dengan Don. Ben ada 10, jadi kita lukis sampai kita jumpa senggatan 10. Untuk Chin, kita akan lukis palang sampai kita jumpa senggatan 14. Dan untuk Don, palang itu kita akan lukis sampailah senggatan 12. Okey, dan jangan lupa mesti ada label untuk paksi mengufuk. Okey, Hakim, Ben, Chin dengan Don ni dalam label nama. Dan untuk label paksi mencancang adalah bilangan. Okey, ini cara nak melukis graf palang lah. Okey, lepas ni kita nak lukis juga tapi kita nak lukis sendiri. Okey, kita nak tengok daripada maklumat yang sama dengan piktograf tadi. Kalau tadi kita tukar maklumat ni ataupun data ini kepada piktograf, tapi sekarang ni kita nak tukar data ini dalam bentuk carta palang. Okey, jadi sama juga apa-apa kita mesti kena ada tajuk dulu. Okey, jadi cikgu ambil tajuk yang samalah, permainan yang digemari oleh murid-murid tahun 6. Okey, dan ini adalah graf palang yang telah dilukis. Okey, kamu tengok kita ada paksi mengufuk, kita ada paksi mencancang. Pada bahagian paksi mengufuk, cikgu tuliskan nama permainan. Ini label dia. Okey, dan pada paksi mencancang, cikgu tuliskan nama labelnya bilangan murid. Jadi kita tengoklah satu persatu. Okey. Okey, contoh untuk catur kita ada 10. Okey, 10 murid. Jadi pada palang untuk catur kita akan lukiskan sampailah kita jumpa senggatan 10. Sama juga tadi Okey, kemudian untuk badminton. Badminton ada 12 orang murid. Jadi kita akan lukis palang ini sampailah kita jumpa senggatan 12. Okey, seterusnya untuk tenis ada 14 murid. Kita akan lukis palang sehingga senggatan 14. Dan yang terakhir, untuk permainan pingpong, kita akan lukis palang sehingga senggatan 8. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, palang ini semua sama semua sama saiz. Tak ada yang kurus, tak ada yang gemuk. Semuanya sama. Okey, dia tak boleh lain-lain. Okey, mesti seragam, mesti sama. Okey, baik. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya sama juga cikgu akan ambil data yang masa kita buat piktograf tadi. Okey, kita ada bilangan kek yang terjual dalam masa 4 minggu. Jadi, untuk carta palang kali ini cikgu nak ambil ataupun cikgu nak buat carta palang mengufuk. Okey, kita nak tengok apa beza. Okey. Okey, carta palang mengufuk. Beza dia terbalik je lah. Kalau tadi bilangan itu dekat bahagian paksi mencancang. Tapi kali ni kita terbalikkan dia. Kali ini bilangan kek kita letakkan di paksi mengufuk ataupun paksi X. Dan kali ini label untuk minggu kita letakkan pada paksi mencancang ataupun paksi Y. Okey, kita akan mesti mula dengan kosong. Okey, kali ni kenapa kita mula dengan 5? Kalau kamu tengok tadi, tadi kita mula dengan 2. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada data, kebanyakan angka-angka dekat sini ada dalam sifir 2. Sebab itu cikgu pilih 2. Okey, senggatan itu sebenarnya terpulang kepada kamu. Okey, berdasarkan soalan. Okey, jadi kalau kamu tengok, kali ini data dia kebanyakannya ada dalam sifir berapa? Sifir 5. Jadi sama macam petunjuk piktograf tadi, kita akan gunakan 5. Okey, jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35.
Tengok pada soalan, tengok pada kesesuaian. Cikgu tak kata, "Oh, mesti kena guna 2, mesti kena guna 5 ataupun mesti kena guna 10." Tak. Semuanya bergantung kepada soalan ataupun maklumat-maklumat yang diberi dan kita akan pilih senggatan itu mengikut kesesuaian. Okey, jadi kita tengok baik minggu yang pertama kita nak tukar menjadi palang ni, dia kata 15 kek. Jadi kita akan lukis palang sehingga kita jumpa senggatan 15. Okey, samalah minggu 2 kita akan lukis sampai 30. Minggu yang ketiga kita akan lukis sampai 25 dan minggu yang keempat kita akan lukis sampai 10. Okey, jadi sama juga setiap palang ini mestilah saiz yang sama. Jangan berbeza-beza. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham tentang carta palang mencancang dan carta palang mengufuk. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dan kamu boleh buat latihan-latihan yang akan cikgu bagi sebentar lagi dan cikgu rasa kita berhenti di sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi.